Yo guys, and welcome to my new video. Hari ni government dah umumkan 5G rahmah untuk orang golongan B40. Kali ni aku akan explainkan dekat korang apa yang kau akan dapat, pelan apa yang kau kena langgan dan juga beberapa benda yang mungkin korang tak tahu pasal pelan ataupun government punya inisiatif ni. Government inisiatif kali ni adalah untuk bagi orang guna internet 5G tu dekat dalam Malaysia. Kenapa? Sebab baru-baru ni kalau korang ingat, kenapa 5G dekat Malaysia ni tak dapat utilize lagi? Semua orang cakap, semua orang komplain dan aku pun buat video cakap untuk gunakan connection 5G korang perlukan mobile phone yang support 5G dan juga kau perlu pelan untuk connection 5G. And then kalau korang lelaki, korang perlukan coverage 5G tu dekat mana-mana tempat contohnya. So these three things patut korang ada. So now korang faham kenapa 5G rahmah ni diumumkan untuk orang guna lebih connection 5G tu. Kalau tak, membazir lah government suruh untuk buat sampai 80% utilize semua 5G connection dalam Malaysia. Kita akan cakap telco yang bagi pelan ni, siapa yang terpilih. Telco yang offer pelan ni adalah Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Yes dan sebagainya akan tambah mungkin lepas 31 Ogos nanti. Now, berapa pelan data yang kita dapat untuk 5G rahmah ni? Data yang korang akan dapat adalah 60GB saja untuk korang utilisekan dalam masa 1 bulan tu. Ni bukan untuk tujuan korang guna untuk study tau. Jauh beza. Ni adalah untuk pengguna biasa yang dah bekerja dan sebagainya. Korang akan terikat dengan 2 tahun kontrak. So sepanjang korang pakai tu akan bayar RM60 sebulan. So korang bayar RM60 sebulan, data korang akan dapat adalah 60GB. Berapa call yang kita dapat minutes kan? So far tak update lagi, tak ada lagi. So it's really not unlimited calls. So mungkin benda tu akan umumkan later juga. Sebab benda ni pun aku dah contact ramai orang, kebanyakannya tak deal 100% lagi. Even tak ada call pun lagi. Dia orang just umumkan apa yang diorang patut umumkan sahaja. Mungkin sebab pilihan raya. Dan explain pasal dia punya pelan. Sekarang kita pergi dekat dia punya device pula yang korang akan dapat bila langgan kepada 5G rahmah dekat tahun 2023 ni. Apa yang kau akan dapat adalah sama ada Honor 90 Lite dan juga Samsung Galaxy A14 5G. Dua-dua device ni aku dah test, aku dah guna dan juga aku dah buat speed test untuk dapatkan connection dan juga certified 5G connection daripada aku sendiri. Harga untuk kedua-dua device ni tak ada beza sangat pun. Honor 90 Lite ni harga dia RM1,099, manakala untuk Samsung Galaxy A14 5G harga dia RM949. Tak banyak beza, and processor pun hampir sama sahaja, which is aku akan explainkan sekejap nanti. First thing first, kita akan cakap pasal dia punya screen yang ada dekat kedua-dua telefon ni dulu. Untuk Honor 90 Lite ni kau akan dapat 6.7 inci, that is quite big, dengan 90Hz, tapi dia punya screen sejenis LTPS. Manakala untuk Samsung kali ni dia pakai screen 6.6 inci saja dengan 90Hz juga, tapi dengan screen IPS LCD. Tapi benda yang jauh beza antara langit dan bumi adalah dia punya bezel. Untuk Honor 90 Lite nampak sangat bezel-less, sangat nipis dan sangat modern, manakala untuk Samsung pula macam nampak dia start pada tahun 2020, which is ada V-notch dekat atas tu dan juga bezel kiri kanan dia memang cukup tebal. Dah macam tahun dulu dah. Come on Samsung, ni adalah tahun 2023. Tapi tak jauh beza kalau kita pergi dekat dia punya processor. Untuk Honor 90 Lite ni actually it's a bit modern sikit, that is pakai Dimensity 6020 dengan 8GB RAM dan juga storage dia adalah 128GB. And then kalau korang kena Honor dia punya OS, that is Magic OS 7.1, akan jadi lebih favorite bila cakap pasal sebuah telefon yang budget. Manakala untuk Samsung dekat sini dia pakai prosesor yang hampir sama saja, that is Dimensity 700 dengan 6GB RAM dan juga dia punya storage sama juga 128GB dengan One UI Core 5.0 kalau tak silap aku. So this is the latest juga. Tak jauh beza pun kalau ikutkan. But apa yang aku boleh cakap dekat sini, kalau cakap pasal snappy, smoothness dan juga heavy usage, aku akan bagi dekat Honor 90 Lite. Bagi dekat kamera agak jauh beza sebenarnya. Honor 90 Lite dia pakai 100MP, manakala untuk Samsung dekat sini 50MP. Kalau nak cakap pasal detail, korang akan dapat dekat Honor. Tapi kalau korang suka dengan color yang ada dekat Samsung ni, pergilah ke arah Samsung sebab kedua-dua ni ada keunikan dia sendiri dan megapixel count is actually not really important kalau cakap pasal dia punya hasil kualiti gambar. Benda yang memenangkan Samsung dekat sini adalah dia punya capacity battery sampai 5000 mAh, manakala yang ada dekat Honor ni pula hanya 4500 mAh. Tapi in terms of dia punya charging speed agak slow dekat Samsung, that is 22.5 watt
Manakala yang dekat Samsung hanya 15 watt saja untuk charge that 5000 mAh. So ada positif dan juga negatif daripada kedua-dua jenama ni. This is good kalau ikutkan. Alright, sekarang aku dah explain kan, tak ada benda yang aku nak komen sangat pun in terms of dia punya kamera, USB-C. Yang ni cuma ada 3.5mm headphone jack. Aku tak rasa orang guna dah sekarang. And in terms of advantage yang ada dekat sini adalah Honor juga, that is dia boleh pakai, dia boleh bagi sampai 22.5 watt tu dekat dalam kotak. Samsung dia just bagi phone je and cable untuk korang charge. Korang kena guna charger sendiri basically. Apa lagi yang korang perlu tahu sebenarnya, kalau korang nak dapat device ni kan, korang kena bayar, that is RM240 sekali dengan kontrak RM60 sebulan tu. Tapi untuk orang yang first 100,000 untuk bayar untuk subscribe, akan bayar RM120 saja untuk dapat device ni. Antara dua. Tak boleh ambil dua-dua tau. Antara dua ni saja untuk korang pilih. Tapi ada satu benda yang aku tak pasti dekat sini, that is, boleh tak aku nak subscribe kepada pelan tu tanpa subscribe kepada telefon ni? Yang tu aku tak pasti. Alright, so far korang dah faham dia punya pelan RM60 sebulan, 60GB korang akan dapat, unlimited call tak pasti lagi, dan korang akan dapat 2 tahun kontrak korang kena ikat basically. Persoalannya adalah how murah is murah, Fazli, antara yang 5G Rahmah ni dengan yang sedia ada. So aku cari pelan yang paling murah yang ada dekat luar sana dengan U-Mobile. So dekat U-Mobile ni actually korang akan dapat, sekejap aku tunjukkan dekat korang. Pelan yang aku jumpa ni adalah dengan U-Mobile, that is bayar bulanan RM68. Data yang korang akan dapat adalah 100GB, dan device yang korang dapat tu untuk beli tu, bayaran dia adalah RM287 untuk upfront punya payment. So dekat sini korang nampak dia punya perbezaan tu agak sikit kan berbanding dengan korang beli dan juga subscribe kepada pelan RM60 5G Rahmah tu. Dan ni adalah pelan daripada U-Mobile saja. Kalau pergi dekat telco yang lain, contohnya macam Celcom Digi, Maxis ataupun pelan daripada Yes, akan berlainan harga dekat situ, which is akan lagi mahal lah. So apa yang 5G Rahmah ni sebenarnya buat, turunkan harga sikit je, tapi bagi korang pilih mana satu telco yang korang nak. So dekat sini dia akan balancekan, dia akan sekatakan semua harga dan juga semua device bila cakap pasal pelan untuk 5G connection ni. So basically kalau ikutkan dari segi untung lah kan, akan untung dekat company-company besar yang bagi harga mahal tu. Dekat U-Mobile akan rugi sebab dia tak dapat inisiatif, tak dapat bayaran macam apa yang telco lain dapat. Tapi apa kata kalau kita tak dapat device tu, kita nak pergi dekat dia punya pelan je, ada ke pelan yang lagi murah? Ada sebenarnya. So dekat sini aku pergi dekat U-Mobile juga, that is 60GB data tu kau boleh bayar RM38 sahaja sebulan. Lepas tu untuk Yes 5G dapat RM35 dengan 100GB of data. So rasa macam membazir gila subscribe dekat pelan 5G Rahmah ni, betul tak? Tanpa device tau. Aku faham memang tujuan 5G Rahmah ni untuk bagi orang rasa, untuk bagi orang guna, untuk bagi orang experience 5G connection untuk sebuah telefon. Tapi bila tengok balik, dia macam nak suruh rakyat dia berbelanja untuk dapatkan that thing, and buatkan korang ni secara technically terikat dengan kontrak yang sedia ada dengan telco. Bagi aku lah kan, pelan yang government bagi sebenarnya patut lagi better. Yang ni nampak macam dia memang nak ikat dengan telco instead of bagi kemudahan dan bagi kesenangan dekat pengguna yang baru nak beralih kepada 5G. Cuba korang komen dekat bawah. Kalau korang tanya aku, akan cakap tak berbaloi. But apa yang aku rasa lagi berbaloi adalah kalau pelan tu sebenarnya tak sekalikan dengan smartphone, tapi bagi harga yang lagi murah and buatkan orang nak beli smartphone yang ada 5G instead of bagi pelan yang direct macam ni, dan harga dia pun tak jauh beza berbanding yang sedia ada, murah. That is U-Mobile yang aku cakap tu. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Bukan aku cakap tak bagus. Bagus government bagi inisiatif macam ni, bagi orang guna, bagi orang nak experience 5G tu. Untuk itulah semua kemudahan yang ada dekat dalam Malaysia. Tapi it could have been better.